Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya telah menonton satu video Ustaz Don Daniel yang sedang berceramah kepada anggota polis yang berdurasi selama 1 jam 28 minit. Sempena menyambut Maulidur Rasul yang akan tiba beberapa hari lagi. Sepanjang ceramah tersebut saya kagum dengan Ustaz Don Daniel yang menyeru supaya sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Sepanjang video tersebut saya mendapati terdapat 2 hadis palsu yang telah disebutkan oleh Ustaz Don Daniel tapi dikatakan sahih. Yang pertama ialah hadis Nabi Adam alaihi wasallam bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Adam alaihi wasallam melakukan kesalahan dan memohon keampunan dari Allah, Nabi Adam berkata, "Ya Rabb, aku memohon kepadamu dengan hak Muhammad agar engkau mengampuniku." Lalu berfirman Allah, dan Allah Maha mengetahui dan yang mengajarkan kita, "Wahai Adam, bagaimana kamu mengenal Muhammad sedang aku belum menciptakannya sebagai manusia?" Nabi Adam menjawab, "Ya Rabb, tak kala engkau menciptakanku dengan tanganmu dan meniupkan rohmu ke dalam diriku, maka engkau mengangkat kepalaku, lalu aku melihat di kaki-kaki aras tertulis, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga aku tahu bahawa engkau tidak menambahkan ke dalam namamu kecuali makhluk yang paling engkau cintai." Lalu Allah berfirman, "Benar engkau wahai Adam, sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Berdoalah kepadaku dengan hak dia, maka sungguh aku mengampunimu. Sekiranya tidak ada Muhammad, maka aku tidak menciptakanmu." Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan beliau mengatakan sahih, juga Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Imam Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih al-isnad, manakala Imam Az-Zahabi yang telah menyemak Al-Mustadrak membantah dan menyatakan bahawa hadis ini adalah palsu. Hadis ini dikatakan diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah, tetapi sungguh menghairankan kenapakah tidak menukilkan kalam Imam Al-Baihaqi selepas membawakan hadis ini. Masalah utama kepada hadis ini ialah perawi yang bernama Abdurrahman bin Zaid bin Aslam kerana bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah daif. Terdapat juga pendapat yang lain yang mengatakan ianya adalah hadis daif. Antaranya ialah Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Abu Zu'rah, Ali Al-Madini. Manakala Abu Hatim pula berkata hadisnya tidak kuat, dirinya orang yang soleh, akan tetapi hadisnya lemah. Ibnu Hibban mengatakan dia telah menunggang terbalikan riwayat dalam keadaan dia tidak tahu, sehingga menjadi banyak riwayat yang mursal, mauquf, yang dia marfu'kan. Dia berhak ditinggalkan. Dalam An-Nukat A'la kitab Ibn As-Salah, Al-Hafiz Ibnu Hajar telah mengkritik Imam Al-Hakim dalam hal ini. Antara perkara pelik yang dilakukan oleh Al-Hakim adalah apabila dia meriwayatkan riwayat daripada Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Kemudian dia berkata, hadis ini sahih sanadnya, dan ia merupakan hadis pertama yang aku sebutkan daripada Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Sedangkan dalam masa yang sama, beliau menyatakan dalam kitabnya Ad-Du'afa, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam meriwayatkan daripada ayahnya hadis-hadis yang palsu. Tidaklah tersembunyi daripada sesiapa yang mengkajinya daripada ahli ilmu bahawa beliau adalah yang bertanggungjawab atas pemalsuan hadis ini. Yang kedua pula ialah mengenai hadis Sayyidatina Aisyah meriwayatkan, "Aku pernah menjahit baju di bilikku. Tiba-tiba lampu terpadam, bilik menjadi gelap dan jarum terjatuh. Ketika aku cuba meraba-raba mencari jarum itu, tiba-tiba Rasulullah SAW datang kepadaku dari pintu bilik. Baginda mengangkat lampu dan wajahnya.
Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya telah terang setiap penjuru bilik dengan cahaya wajah baginda, sehinggalah aku dapat menjumpai kembali jarumku, kerana nur yang memancar. Kemudian aku menghadap kepadanya, lalu aku berkata, engkau lebih mulia daripada ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, sungguh terang cahaya wajahmu. Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, rugi besar kepada sesiapa yang tidak dapat melihatku pada hari kiamat. Lalu Aisyah bertanya, siapakah yang tidak boleh melihat engkau pada hari kiamat, wahai Rasulullah? Baginda menjawab kali kedua dengan jawapan yang sama, rugi besar kepada sesiapa yang tidak dapat melihatku pada hari kiamat. Lalu Aisyah bertanya lagi, siapakah yang tidak boleh melihat engkau pada hari kiamat, wahai Rasulullah? Lalu baginda menjawab, mereka yang ketika namaku disebut di sisi mereka, dia tidak berselawat ke atasku. Kisah ini sebenarnya diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan Al-Dailami dan bukan diriwayatkan oleh Al-Tirmizi dan Ahmad. Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Mas'adah bin Bakar. Al-Zahabi menilai riwayatnya palsu dalam Mizan Al-Iqtidal. Manakala riwayat yang sahih dari Nabi SAW ialah, orang yang bakhil ialah siapa yang namaku disebut di sisinya tetapi tidak berselawat ke atasku, dan bukannya tidak dapat melihat wajah Rasulullah SAW ketika hari kiamat. Alhamdulillah, semoga video kali ini bermanfaat untuk semua yang menonton dan sama-sama kita membantras hadis-hadis palsu yang didustakan atas nama Nabi Muhammad SAW, kerana Rasulullah SAW telah memberi amaran kepada sesiapa yang berdusta atas namanya, maka tempatnya ialah di neraka. Di akhir video ini saya letakkan 2 potongan video tersebut, dan untuk video yang penuh saya letakkan link video tersebut di ruangan description. Untuk video pertama bermula dari minit 44 dan video yang kedua pula bermula daripada minit 57:40 saat. Segala yang buruk datang dari saya dan segala yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam diturunkan pada malam hari gelap alam ni. Jadi tadi duduk di alam langit, alam syurga ni, orang kata apa? Cerah. Turun bumi malam, masa tu gelap. So Nabi Adam takut. Bila Nabi Adam takut, Nabi Adam mohon pada Allah untuk selamatkan dia, pelihara dia. Ya, semua orang takut bila gelap. Bila kata macam tu, Nabi Adam sampai kepada mohon pengampunan kepada Allah. Saya ni, nada saya berubah sebab saya berhati-hati. Saya tak mau senang-senang sewenang-wenangnya saya nak kata Nabi Adam berdosa, Nabi Adam buat salah. Dia Nabi pun, dia bukan bapa kita. Bapa kita pun kita cakap elok-elok. Jadi Nabi Adam mohonlah ampun pada Allah atas ralat yang berlaku. Mohon. Ni hadisnya dalam kitab Mafahim Yujib Antus Sahah. Maka kata apa Nabi Adam kata, ya Rabbi, inni as'aluka bihaqqi Muhammadan. Saya mohon kepada kamu wahai Allah dengan keberkatan nama Muhammad, tolong ampunkan saya. Allah tanya Nabi Adam, ya Adam, kaifa arafta Muhammad? Adam, macam mana orang boleh kenal Muhammad? Aku tak buat dia lagi. Apa jawab Nabi Adam? Ya Rabbi, inni ra'aitu, aku melihat pada tiang-tiang arash dan pintu-pintu syurga tertulis nama kamu dengan namanya sebelah-sebelah. Tengok elok-elok. La ilaha illallah, alif lam lam ha, Allah. La ilaha illallah Muhammadun. Nampak tak? Nama Nabi Muhammad Allah sengaja tulis sebelah dengan nama Allah. Patutnya kalau ada penafian dan takkid, dia jadi la ilaha illallah Rasulullah Muhammad. Patutnya lah kan, kalau nak ikut susunan seni dia tu, la ilaha illallah Rasulullah Muhammad. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, pesuruh Allah adalah Nabi Muhammad. Betul? Tapi tak, Allah sengaja susun bait dia tu mesti la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Allah sengaja mendampingkan nama Allah dengan nama Muhammad sebelah-sebelah.
Jadi Nabi Adam cerdik. Nabi Adam tengok, Nabi Adam nampak. Nabi Adam kata, aku tengok di tiang-tiang arash, di daun-daun pintu syurga ada nama kamu berdamping dengan namanya. Sudah pasti innahu ahabba khalqi ilaika. Dia adalah makhluk yang paling kamu cintai. Jawab Allah, ya Adam, sadaqta. Wahai Adam, kamu betul. Innahu ahabba khalqi ilayya. Dia adalah makhluk yang paling aku cintai. Sambungan hadis itu di hujung Allah kata, kerana dialah kamu diciptakan. Itu ayat saya tadi tu. Kerana Nabi itu kita semua diciptakan. Allah, kerana dia kamu diciptakan. Sebab dia manusia. Cuba bayang, jin dapat rahmat daripada Nabi, malaikat dan seluruh alam malaikat dapat rahmat kerana Nabi. Sedangkan yang diciptakan Nabi itu kerana manusia dia. Apa pandangan kita? Nabi bukan rahmat untuk kita kan? Yes, Nabi mesti rahmat untuk kita. Rumah tangga kita, kehidupan kita, ahli keluarga kita, pekerjaan kita, kepimpinan kita, mesti ada daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan tuan-tuan tak pernah berselawat. Hari ni tangan tuan-tuan berselawat. Nasib baik buat majlis ni. Rahmatan lil alamin. Nasib baik. Nasib baik. Sebab suatu hari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha tengah jahit baju. Ibu kita Siti Aisyah. Ayah, tapi kita malulah. Ibu kita tak ada lah rumah hebat macam kita. Rumah biasa je, lantai pun tanah. Sedang jahit baju di samping cahaya macam lilin tu, sedang jahit tu, tiba-tiba lilin tadi tu padam. Kata guru kami, arwah Datuk Harundin, dulu dia tak ada minyak gas macam kita. Dia pakai lemak binatang. Hak minyak lemak binatang tu dia boleh bakar lah, tapi lama-lama hak bawah tu beku, dia jadi lilin tu, dia tak naik dah lah. Dia tak boleh bakar dah lah sumbu dia tu. Jadi padam lilin tu, ibu kita duk jahit baju. Bila jahit tu, barangkali mungkin lah terkena mana ke, terlepas jarum tu jatuh, gelap. Raba kat bawah tu dia cari. Tiba-tiba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah bagi salam. Assalamualaikum. Jejak saja kaki Nabi dalam, Siti Aisyah nampak rumah terang. Kan saya dah mak Nabi itu cahaya. Nabi tak ada bayang-bayang. Nabi terang, Nabi cahaya. Rumah terang. Bila terang, kata Siti Aisyah, aku nampak jarum ada di mana. Tuan-tuan boleh buka hadis ni. Hadis sahih ni tuan-tuan buka. Dia kata, saya nampak jarum tu tak mana. Bayangkan punya terangnya muka Nabi cantik ni, wajah Nabi ni bercahaya, rumah yang gelap, sampai jarum tu nampak. Siti Aisyah ambil jarum tu, dia kata, cantik sungguh wajah kamu Nabi Muhammad. Maka Nabi kata apa? Celakalah siapa yang tak nampak muka aku. Jadi Siti Aisyah heran, mana mungkin orang tak nampak muka macam ni? Benda gelap masuk bercahaya, takkan kami tak nampak muka kamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada, orang yang tak selawat dekat aku bila dengar nama aku, orang ni lah yang esok takkan boleh nampak muka aku. Lega kita hari ni, bukan mulut saja, tangan pun kita tunjukkan Nabi kita selawat. Tu. Sebab apa? Waktu, jangan kata waktu akhirat lah, ni pun fitnah, kita tak tahu betul salah. Esok tiup sangkakala, bangun semua dengan tak berpakaian dan semuanya pakat duk lari di hutan bukang, lagi tak tahu siapa betul siapa salah. Kalau saya tanya tuan-tuan lah, keluar ke akhirat esok, mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan, tak tahu. Lari bercempera lagu tu. Masa tu macam mana kita nak tengok Nabi, kiblat kita? Kena cari cahaya Nabi tu tak mana. Nak cari tu, kena selawat. Bila selawat, kita boleh nampak cahaya Nabi tu. Tu. Hari ni dah kita bukti Tuhan bukan yang ni saja. Hak ni pun aku bagi gak. Makna esok kalau kita wa'ayazubillah kena stroke ke apa, tak boleh jalan, hak ni bi. Hak ni bi. Hak ni bi. Hak tu penting tu. Wallahu a'lam lah, tu saya contoh sikit. Jadi